Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tiba, hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Norish Hamzah Ramizu Sayyid. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Minta maaf kelembatan sedikit malam ni. Ada suara. Masya Allah. Imran Kadir, Muzakir, Syukri, Irfan, Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hadirkan diri. Semalam satunya 9.45, tapi tak apa, kita masuk awal sikit. Hazman Faris, Muhammad Syukri. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau yang baru-baru masuk tu, bagi perkenalan pada saya. Kenalkan diri saya, Hazman Faris. Masya Allah. Daripada mana? Masya Allah. Okey, Masya Allah. Mungkin ada siapa-siapa yang baru. Dak bunyi Saiful Abi Muslim. Dak bunyi dah. Masya Allah. Imran Kadir. Masya Allah. Hazman Faris. Masya Allah. Hazman Faris ni daripada Shah Alam Faris ke Faris Muhammad Syukri. Masya Allah. Boleh hadirkan diri. Masya Allah. Malam ni kita muka surat 322. Abdul Razak Muhyiddin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nubli, Nur Hisham, Muda Fadli. Masya Allah. Abdullah Azli Al-Fansuri. Masya Allah. Masya Allah. Hadirkan diri tuan-tuan. Masya Allah. Jazz Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh. Masya Allah. Hadirkan diri. Masya Allah. Dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita pada janji-janjinya. Masya Allah. Yakin kita pada janji kita dengan menghadirkan Syahsam daripada Singapura. Masya Allah. Hamzah Rani. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan. Masya Allah. Ahdi Abdullah. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tuan-tuan hadirkan diri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Siapa menyatakan ini? Sofian, Sayyid Sofian. Skrin gelap. Betul tak? Macam mana? Skrin saya, suara saya macam mana? Okey. Suara saya macam mana? Okey tak? Suara saya okey tak? Macam mana? Sofian, dia kata Sofian, skrin gelap, saya hadir. Okey Maulana. Okey, skrin okey. Alhamdulillah. Ramli Sharif. Masya Allah. Okey, suara okey. Muhammad Ashraf jelas. Muhammad Ashraf. Okey, Ustaz Ashraf. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Malam ni sebelum grup Azlan belum masuk lagi. Mungkin Azlan belum ada lagi. Muhammad Ashraf, Ustaz Ashraf sudah ada. Masya Allah. Jadi, suara pun okey. Okey, malam ni kita berada pada muka surat 2338 kurungan 15.
Haris, daripada bangsa KL. Okey, masya-Allah. Haris daripada bangsa, masya-Allah, barakallah. Mungkin dah berapa kali masuk, Ustaz tak perasan. Tadi ahlan, ahlan, ahli wasahlam. Ahlan, gambar pun clear. Memang pun handsome. Masya-Allah. Okey, okey. Yakinlah kita dengan keampunan Allah. Yakinlah kita dengan keampunan Allah. 2338-15 di dalam kitab nama-nama Allah di dalam bab taubat dan istighfar. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima an zu qudratin ala maghfirati dhunubi ghafartu lahu wala ubali ma lam yushrik bi syai'a. Rawahu fi syarh sunnah. Rawahu fi syarh sunnah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meyakini bahawa aku mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, maka aku mengampunkan dosanya dan aku tidak peduli, wala ubali, aku tak kisahlah kata, selama mana selagi dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Yakin dengan keampunan. Hadis ini menunjukkan bahawa hendaklah kita mengetahui bahawa Allah SWT berkuasa untuk memaafkan kesilapan dan dosa. Pertama sekali, bagi kita hamba-hamba yang berdosa, pertama sekali kita kena yakin. Kita jangan apa? Kita kena yakin dan jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Ini Allah tak suka kita berputus asa. Sebab kita di dalam satu environment, dalam suasana yang mana kebanyakan mereka melihat sesuatu dengan negatif. Melihat sesuatu dengan negatif. Dan kita berada satu environment, dan memang umat dan masyarakat telah berada dalam satu environment, dan kita terpengaruh dengan environment ini. Kita telah terpengaruh dengan suasana ini, menyebabkan kita putus asa, menyebabkan kita sangka buruk, menyebabkan kita tidak mempunyai pengharapan yang tinggi, dan menyebabkan kita selalu menyalahkan diri kita, dan kita kata tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh nak buat apa. Kita dengar kan satu-satu kisah, mungkin tadi akhbar Ustaz baru baca. Akhbar tak perlu, tapi kita melihat satu orang pelari, dia rasa dia dah sampai dah garis penamat. Dia dah sampai garis penamat. Lepas tu kawan dia tu, orang datang budak Sepanyol daripada belakang dia. Dia kata, kau tak sampai lagi. Dia tak faham bahasa Sepanyol. Kawan tu tolak dia supaya dia lari lagi, supaya dia dapat nombor 1, kawan tu dapat nombor 2. Orang kata kat dia, kenapa kau tak ambil peluang? Dia kata, saya tidak diajar oleh ibu bapa saya untuk mengambil perempuan, untuk mengambil peluang daripada kelemahan atau kesilapan orang lain. Mungkin dia salah faham. Sepatutnya dialah orang yang sampai pertama untuk sampai. So, kita tengok benda tu bagus, tapi kita pun balik. Bila kita balik, oleh kerana kita berada dalam environment negatif, kita kata, oh, orang Melayu tak boleh nak buat dah macam ni. Orang Melayu tak bersifat dah macam ni. Tak ada dah sifat yang baik seperti ni. Tak boleh dah bersifat macam ni. Oh, kita orang Melayu tak ada dah, kita tak dapat. So, ini semua kata-kata putus asa. Ini semua kata-kata yang mana dia menyebabkan kita rasa putus asa. Dia kata, bagus, kita tengok benda tu bagus. Kita tengok benda tu bagus. Orang tu Masya Allah, dia sanggup bagi orang lain menang, walaupun dia dapat ambil, dia boleh menang. Pasal orang tu tak faham. Dia ingat garis penamat dah sampai, sedangkan dia terlupa. Orang tu kata, tak, depan lagi garis penamat. Dan orang tu sampai, orang tu suruh dia lari, dia tak faham. Orang tu suruh dia lari, suruh dia lari, biar dia dapat hadiah tadi. Bila dia dapat hadiah, so dia kata, Masya Allah, ibu bapa dia telah ajar macam tu dengan sifat yang mulia dan baik. Tapi kita, walaupun kita tengok benda baik, so kita boleh ambil negatif lagi daripada pendapat. Kita tak kata kat dia, kita ambil negatif. Kita kata orang Melayu tak boleh lah, tak boleh jadi macam ni dah, suasana ni dah tak ada. So no. Kita tak boleh bersangka, kita tak boleh mengambil sesuatu tadi dengan negatif.
Kita tak boleh mengambil sesuatu tadi dengan negatif. Kita mengambil sesuatu yang positif. Kita tak beritahu, masyarakat memang begitu. Bila umat telah rosak, bila umat telah rosak dan tak ada lagi siapa yang nak memandu dan nak membawa umat kepada kebaikan, Syekh Ilyas rahmatullah alaih telah mulakan dakwah. Dia kata umat boleh diperbaiki. Umat yang rosak ini boleh diperbaiki. Sedangkan ulama dah angkat tangan, dah slender dah. Umat tak boleh baiki. Umat tak betul lah. Umat tak baik lah. Kita masih ada pengharapan. Kita masih ada pengharapan. Dan umat boleh diperbaiki. Dengan usaha gigih beliau. Masya Allah. Umat boleh memperbaiki. Dan umat boleh berubah menjadi sesuatu yang baik. Dulu yang kita tak kenal alif bata, kita boleh kenal alif bata. Kita boleh baca hadis dan Quran. Bukan setakat kita baca hadis dan Quran, kita belajar hadis dan Quran. Alhamdulillah, dengan asbab itu kita boleh mengajar hadis dan Al-Quran. Orang yang dulu tak sangka pun nak jadi ustaz. Tak sangka pun nak boleh baca Quran dan hadis. Tapi dengan usaha umat boleh diperbaiki. Jadi sebab itu jadi sesuatu benda kita tak boleh lihat dengan negatif. Kita mesti berprasangka positif dan kita cakap dengan yakin pada positif. Saya berharap mereka-mereka yang berada di dalam pengajian saya, terutama pada diri saya cakap sebenarnya bukan untuk orang lain, saya cakap untuk diri saya. Supaya ustaz cakap untuk diri ustaz, supaya ustaz berpositif. Betul, kita perlu ada takut, kita perlu ada negatif, kita lihat perlu ada su'uzon, kita perlu ada taraf negatif tu, tapi kita janganlah negatif itu menguasai kehidupan. Kita mesti dikuasai. Kita berdoa pada Allah supaya kita sentiasa melihat sesuatu dengan positif, baik perkara positif untuk positif pada orang buat dan positif pada kita. Baik perkara tu yang negatif, maka walaupun dia perkara itu negatif, tapi kita melihat dengan sesuatu positif. Apakah sebab seseorang itu diberi keampunan? Apa sebab? So kita balik kepada dosa dan taubat. Sebab apa? Seseorang itu, Allah kata jangan putus asa dengan rahmatnya. Maknanya kita semua jangan bersifat negatif. Kita jangan berputus asa dengan rahmatnya. Allah berkuasa untuk memaafkan kesilapan dan dosa. So kita timbul persoalan, apakah sebab seorang itu diberi pengampunan? Kerana seorang itu yakin bahawa Allah lah yang mengampuni dosanya dan berharap dosa-dosa itu diampunkan olehnya. Orang tu dia berharap bahawa Allah lah yang boleh mengampunkan dosa dia. Allah mengampuni. Barang siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan menyingkirkan harapannya tadi. Allah tak singkirkan harapannya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Maksudnya, aku mengikut sangkaan hambaku pada diriku. Apa hamba disangka baik dengan aku, maka aku zanni abdi bi inda zanni abdi ana inda zanni abdi bi. Diberitakan bahawa Hadrat Sufyan Tsauri jatuh sakit. Satu ulama besar, Hadrat Sufyan Tsauri. Ya Sufyan Tsauri. Lalu Hadrat Hamad bin Salamah telah menziarahinya. Wali Allah, Masya Allah. Bukan wali-wali Allah saja, ulama-ulama. Maka dia diziarahi oleh ulama. Sebab tu menziarahi orang sakit itu penting untuk memberi pengharapan padanya dan mendengarkan berita-berita yang memberi pengharapan. Hadrat Sufyan Tsauri berkata kepada Hadrat Hamad, adakah Allah akan mengampuni orang yang seperti aku? Sufyan Tsauri ni tu wali dah. Dia kata Allah Ta'ala ampun tak dosa aku ni? Hamad menjawab bahawa jika daku diberi ikhtiar untuk dihisap dosaku dengan kedua dosa ibu bapaku atau dengan Allah, maka daku akan memilih untuk dihisap dosaku kepada Allah.
jika dikatalah, jika dosa aku ni, jika aku diberi ikhtiar untuk dihisap dosaku dengan kedua ibu bapaku, ayah aku ni, dia akan nak tengok mana dosa aku. Bila hisap Allah Ta'ala dan ibu bapaku, supaya menghisap dosaku. Dia kata, aku suka Allah tu hisap dosa aku lagi. Kerana Allah lebih merahmati diriku berbanding kedua ibu bapaku. Sebenarnya ibu bapa tu, dia dah buat benda baik dah ke anak dia. Anak dia jahat macam mana pun dia tak kata anak dia jahat. Anak dia tu nakal macam mana pun seorang ibu bapa tak akan kata anak dia bodoh, nakal, jahil. Tidak. Seorang ibu akan berkata, bertuahnya budak ni. Kita kan salah zaman-zaman kecil. Dia tak kata kita bodoh. Dia kata bodoh engkau ni. Dia tak kata kita bodoh. Dia kata apa? Allah bertuahnya anak jantan ni. Dia kata seorang. Anak jantan seorang ni. Allah bertuahnya anak aku. So, ibu bapa, dia tak akan melihat sesuatu yang buruk daripada anaknya. Walau anak dia tu kes macam mana penjara sekalipun. Bergolok bergadai. Jual tanah, jual apa? Nak apa? Nak jamin, nak ikat jamin anaknya yang bersalah tadi. Sebab dia tak akan mengatakan bahawa anak dia itu bersalah. Dia menolong. Tapi Allah, dia kata, kalaulah ibu bapa aku, dia nak hitung kesalahan aku, dengan Allah Ta'ala mahu menghitung akan kesalahanku, Hadrat Hamad kata, aku suka Allah Ta'ala hisap lagi kesalahan aku. Sebab apa? Kerana Allah lebih merahmati diriku berbanding kedua ibu bapaku. Maksud jawapan Hadrat Hamad ialah, hendaklah kamu mengharapkan keampunan dan maghfirah Allah terhadap dosa dan janganlah berputus asa dari rahmatnya. Kenapa kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah? Kerana Allah lah zat yang Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin, zat yang maha pemurah, yang maha merahmati dan maha merahimi. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita tak boleh, kita berada dalam environment negatif, kita berada dalam suasana yang mana walaupun sesuatu baik berlaku, maka setiap orang akan melihat perkara itu dengan tidak baik. So kita, sebab apa? Kita nak mengharapkan Allah sahaja yang boleh mengampuni dosa kita. Allah kata, aku je boleh ampun dosamu. Buat jahat macam mana pun, wala ubali, hambaku, aku tak kisahlah kau bawa banyak mana dosa pun, tapi kau mengharapkan keyakinan dan kau mengharapkan zat aku, nescaya aku akan mengampuni dosa. Allahu Akbar. Kesan dan fadilat istighfar. Kesan dan fadilat istighfar. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa warzaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Darmi. Siapa nak rezeki moga kena istighfar banyak-banyak, kena taubat banyak-banyak, kena sentiasa hibasah dengan zikrullah dan taubat kepada Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan membuka jalan baginya daripada segala kesempitan, memberi kepadanya kelepasan daripada segala kesedihan, dan mengurniakan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkakan. Man lazimal istighfar, juga takwa. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa, Allah akan buka jalan kesempitan untuknya, dan Allah Subhanahu Taala akan memberi rezekinya tanpa dia sangka. Dan begitu juga mengenai orang yang beristighfar, lazimkan istighfar, banyakkan istighfar dan taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki. Man lazimal istighfar. Bagaimanakah yang dikatakan orang yang melazimi beristighfar? Ada dua maksud. Pertama ialah beristighfar apabila melakukan dosa.
atau ditimpa musibah dan kesusahan. Bila kita buat dosa, kita pun Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Engkau sahajalah yang dapat mengampuni dosa. Dan bila kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Bila kita susah, kita kata astaghfirullahalazim. Kita beristighfar bila kita susah. Kedua, sentiasa melazimkan diri dengan beristighfar, kerana sememangnya seorang itu perlu kepada istighfar pada setiap nafasnya. Sepatutnya macam mana kita perlu setiap nafas kita dengan zikrullah, maka juga kita perlu setiap nafas kita dengan istighfar. Sabda Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasira. Kita ada buku register masing-masing, dan ditulis dan dicatat setiap amalan dalam register itu. Kan kita baca dulu muzakir, ingat tak? Nabi SAW datang kepada sahabat. Nabi kata, nampak tak dua buku register di tangan aku, di kanan aku nama-nama orang ahli syurga dan nama bapanya, dan ditentukan sebanyak mana akan masuk syurga. Di tangan kiriku buku register yang mana ditulis siapakah yang akan masuk neraka, namanya dan nama bapanya, dan ditotal secara keseluruhan, tak satu pun dizalimi. Dan buku itu ditetapkan dalam register. Lepas tu Nabi angkat tangan dan buku tu diangkat. So, dua tafsir kita dah jelaskan di dalam jilid pertama dulu tentang Kitabul Iman. Di dalam Kitabul Iman bab takdir, kita dah jelas dah. So, Sayyid Azmai, Masya Allah, lama tak berada dalam kuliah kita. Jangan lupa, saya dah Jeff pun jangan lupa masukkan di dalam jadual-jadual kita. Sekarang kita dah teratur, ada jadual-jadual yang teratur supaya senang tuan-tuan mengikuti perkembangan, sebab kita makin laju dah ni. Tapi ni kita perlahan sikit lah, bab ni kita pun makin laju dah. InsyaAllah doalah cepat sikit kilang tu dibuka, sebab kilang cetak kitab ni untuk 7 dan 8 ni tak buka lagi. Masya Allah, tak boleh nak cetak lagi lah. Tak apa, kita cuti semester. Kalau kita dah habis tak boleh cetak lagi, kita cuti semester. Tak jadi masalah, benda tu kita boleh adjust lah, adjustable. Dua ni adjuster. Selagi benda tu tak bersalah, kita boleh adjust. Jadi maksudnya, ialah menunaikan. Jadi Nabi SAW bersabda, berbahagialah seorang yang mendapati istighfar yang sangat banyak dalam buku catatannya. Dalam buku catatan kita tu ditulis, buku register tu ditulis, register buku tu ditulis orang yang banyak beristighfar. Nabi kata tuba, berbahagialah, ataupun tuba ni satu nama pokok di syurga. Seorang yang banyak beristighfar kepada Allah, hatinya merasa yakin kepada Allah, dan dia mempunyai kekuatan untuk menunaikan perintahnya dan menjauhi dosa. Orang inilah yang dikatakan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj." Jadi orang yang lazim. So, macam mana kita nak kaitkan hadis Nabi dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beristighfar, orang yang melazimkan diri dengan beristighfar, Allah Taala akan buka jalan yang sempit. Sebab tu orang yang beristighfar tadi hatinya merasa yakin. Orang yang takwa tu yakin dan mempunyai kekuatan untuk menunaikan perintah dan menjauhi dosa. Takwa maksudnya menunaikan perintah dan menjauhi dosa. So, kita ada connecting di situ. Takillah, apa maksud takwa? Menjunjungi perintah Allah dan menjauhi dosa. Jadi sebab tu orang yang beristighfar ialah orang yang merasa yakin, yang mempunyai kekuatan untuk menunaikan. Dia yakin, bila dia dah yakin, baru dia boleh buat perintah Allah. Baru satu orang tadi boleh menjauhi
dosa-dosa, orang inilah dikatakan orang bertakwa. So kita ada compare ayat tadi, masya-Allah, jazakumullah. Ulama-ulama ni dia sentiasa memilih satu jalan yang baik pada kita. So yang paling penting positive thinking. Kita mesti berfikiran baik dan berfikiran yang positif. Kita mengambil sesuatu. So ada connecting dia. Dan wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, takwa apa dia? Orang yang bertakwa, orang yang menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi orang yang beristighfar, apa kaitan dengan orang meninggal dan melarang, membuat dan menjauhi dosa? Iaitu dengan istighfar. Dengan istighfar ni dia akan mempunyai satu kekuatan. Allah akan bagi satu kekuatan. Kan tadi kan dalam hadis sebelum tu qala Allah Ta'ala, man alima anni zu qudratin. Bahawa siapa yang yakin, siapa yang meyakini aku mempunyai kuasa. Kuasa apa? Untuk ampunkan dosa. Kuasa apa? Untuk ampunkan dosa. Jadi orang beristighfar ni dia akan rasa confident, tahu tak? Bila kita banyak beristighfar, walaupun kita banyak dosa, kita beristighfar, tak semesti kita berdosa. Tapi kalau kita berdosa, disayugiakan lagi kita beristighfar. Sebab kita ditimpa musibah dan bala. Ataupun kita rasa, bila kita sudah sembahyang kan, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa mula-mula kita tubik daripada lidah kita? Apa yang kita tubik? Mana orang faham tubik? Keluarkan. Selalu bahasa Kelantan digunakan sebabkan orang Singapura pun tak boleh faham. Orang Kelantan pekat baru boleh tahu apa tu makna dia tubik. Tubik maknanya keluar. Apa yang keluar daripada lidah kita selepas kita memberi salam. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar. Kita beristighfar bukan sebab kita buat dosa, tapi kekurangan kita dalam pelaksanaan perintah. Sebab tu kita yakin, ajib, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. So Allah Ta'ala akan buka jalan keluar untuknya. Allah buka jalan keluar. Wa min kulli hammin farajin. Wa min kulli hammin farajin. So kita tak terang di situ. Dan Allah Ta'ala akan buka pada setiap jalan kesusahan, sangkaan, kesedihan, melepaskan dia daripada segala kesedihan. Orang beristighfar, banyak istighfar, Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan dan kesedihan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala ni dia bagi rezeki tak disangka-sangkakan. Bagi rezeki tak sangka rezeki ni. Muzakir keluar selalu dia. Tengok tu hadis Nabi pegang dua kitab di tangan, jilid 1, muka surat 343, hadis 96. Ni hadis kita 2339 kurungan 18 9 hari bulan 6 2021, Jumaat 27 Syawal. Mana Jumaatnya 2020 bukan 2021, tukar silap tarikh 2020. Tengok tu muzakir, masya-Allah. Nobli muzakir diperlukan muzakir diperlukan dalam grup kita, insya-Allah, social media tadi, untuk memudahkan jalan kita dan untuk masukkan muzakir dalam grup social media, insya-Allah. Okey, jadi kita mempunyai kekuatan untuk menunaikan perintah Allah, menjauhi dosa, dosa, masya-Allah. So kita dah terangkan semuanya benda ini. Sebab tu saya tak nak terang banyak kali lah. Sebab tu masya-Allah untuk memudahkan. Hai, hadis seterusnya 2340. Berterusan dengan dosa. Siapa yang berterusan dengan dosa? Allah berterusan dengan dosa. Nabi Bakr radhiyallahu anhu, tajuk dia tergantung, tapi tak apa, kita tajuk tergantung. Saya hanya gantungkan tajuk tadi. Boleh. Kenapa kita berterusan dengan dosa? So, kenapa orang yang berterusan dosa? Apa yang nak disampaikannya dalam tajuk yang tergantung tadi? Tajuk pun tergantung juga. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asarra man istaghfara wa in 'ada fi yawmi 70 marrah, rawahu Abu Daud.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang yang beristighfar dianggap berterusan melakukan dosa walaupun dia mengulanginya sebanyak 70 kali. Berterusan dengan dosa, tapi dia selalu beristighfar. Walaupun nak beritahu orang yang berterusan dengan dosa ni pun dia beristighfar, maka walaupun diulangi sebanyak 7 kali, dosa dia akan diampun. Ma'asarrah, maksudnya berterusan dengan dosa kecil. Istimrar kan? Istimrar. Kita katakan, Nabi kata, la kabirata ma'al istighfar, la saghirata ma'al istimrar. Asarrah, berterusan dengan dosa kecil. Dosa kecil tidak dapat dielakkan. Jadi berterusan dengan dosa kecil akan menjadi dosa tu besar. Jadi maksud hadis ini ialah barang siapa yang menyesali dosanya dan beristighfar, sama ada dosa besar ataupun kecil, dia terkeluar daripada had israr. Dia terkeluar daripada israr, iaitu mengulangi dosa walaupun sebanyak mana dia telah melakukan dosa. Mereka yang israr ialah orang yang mengulangi dosa tetapi tidak menyesal dan bersedih dan tidak beristighfar. Dah lah buat banyak dosa, istighfar pun tak. Mana boleh. Fadilat taubat 2341 an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Mari dah hadis ni selalu dibaca. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua manusia melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, Allah suka sangat orang yang bertaubat ni. Allahu akbar. Dosa menyebabkan hati menjadi hitam. Dosa kita lah yang menyebabkan hati kita akan menjadi hitam. Allahu akbar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina iza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Allahu akbar. Fa iza taba wastaghfara suqila qalbuhu wa in zadat hatta taghluwa qalbuhu. Fazalikumur ranu alladhi zakara Allah Ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun al-mutaffifin. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi haza hadisun hasanun sahihun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka satu titik hitam akan bertumpuk pada hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, maka hati itu akan digilak, disapu, cermin itu disapu balik. Jika dia terus melakukan dosa, maka titik hitam tu akan bertambah sehingga menutupi hatinya, jantungnya tadi, iaitu ran. Ran adalah karat yang Allah tersebut dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim. Ran tu rana ala qulubihim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya tidak ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka lah telah diselaputi kekotoran, yakni dosa. Bal ra, Quran kami ni tak ada cacat pun, dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka lakukan atau kerjakan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan lagi sahih. Kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Hatinya, hati jantung lah, hatinya menjadi hitam. Maksud hati menjadi hitam ialah apabila satu dosa dilakukan, maka satu titik hitam akan melekat pada hatinya. Titik itu akan hilang
tanpa bertaubat. Jika dia terus melakukan dosa demi dosa, maka hitamlah keseluruhan hatinya. Tengok, kadang-kadang bila kita berada di dalam suasana berjemaah, kita berada dalam satu komuniti, atau kita berada dalam satu situasi, satu company, kita bekerja dalam satu organisasi, kita bekerja di bawah orang lain. So tengok, ada si A, dia ada hubungan dengan B. Si B, dia ada hubungan dengan A. Si A ada hubungan dengan B, maksudnya orang bawahan dia. Si A, dia ada hubungan dengan C, orang bawahannya. Ada orang A ni dia ada banyak, A dan B ni dia tahu satu sama lain maklumat yang mana C tak perlu tahu. C tak perlu tahu sebab dia itu bukan kerja C. C dia ada dengan A banyak maklumat yang dia tahu, yang mana maklumat tu tak ditahui oleh B. Sekarang A tu mastermind. Dia tahu apa maklumat dia, apa secret dia dengan A, dan secret dia dengan B, benda-benda yang mana B perlu tahu bermuamalah dengannya. B perlu tahu untuk bermuamalah dengannya. Dan A ni dia ada C. C pun perlu tahu apa yang bermuamalah. Cuma B dan C ni dia tak tahu satu sama lain. Dia tak tahu satu sama lain. Mungkin B ni akan tahu mengenai C, B ni akan tahu mengenai C apa yang diberitahu oleh B, oleh A kepada B. So A ni dia beritahu tentang C pada B. Begini. Dia kata tolong selesaikan masalah ni, kau tolong bagi tahu. Dia dua-dua pekerja tapi dalam bidang yang berbeza, dan dua-dua B dan C ni orang taat. Jadi C ni, A ni dia mastermind, dia orang ketua, bos besar, manager, tak kisahlah. Dia manager, pengarah, pengurus, tak kisahlah. So dia boss, big boss lah. So dia ada benda yang dia ada A, B ni tahu mengenai dia, C ni tahu mengenai dia, B dan C tak tahu satu sama lain. Kadang-kadang A ni dia nak menyelamatkan diri dia, maka dia perintahkan pada B untuk beritahu C tentang benda yang dia tak setuju dengan C. Dan kadang-kadang A dia beritahu C, untuk beritahu B. A ni dia tak nak bagi tahu B. Sebab kalau dia bagi tahu, dia akan close, dia akan terencak dia punya perhubungan A dengan B. So dia perintahkan C untuk bagi tahu B, ataupun A ni perintahkan B untuk bagi tahu C. Dia tak bagi tahu C direct. Sebenarnya sepatutnya dia bagi tahu C direct sebab dia dengan C tahu tentang perkara tu, atau dia bagi tahu B direct sebab dia dengan B yang tahu tentang perkara tu. Tapi dia guna orang, dia guna B untuk tegur C apa yang tak puas hati dengan C. Dan ataupun kita ambil satu contoh lah ini, ataupun dia bagi tahu C untuk bagi tahu B apa yang dia tak puas hati dengan B, dia suruh C bagi tahu. Dan dia cerita pada C, atau dia cerita A ni cerita pada C, dan A ni cerita pada B sebahagian saja, dan B tahu tentang sebahagian saja. Sepatutnya A ni dia kena direct dengan B, atau dia kena direct dengan C. Tuan-tuan boleh faham tak saya nak bagi tahu ni apa kaitan dengan hadis ni? Apa kaitan dengan hadis ni? Apa kaitan yang menyebabkan nuktah titik hitam dalam hati kita? Boleh faham? Faham tak cerita dulu tu? Faham tak pemisalan tu? Saya tak dapat jawapan daripada tuan-tuan lagi. So saya nak beritahu tuan-tuan, faham tak saya nak cerita? Faham tak? Kurang dah tak dengar tu, Umi tak dengar. Kurang. Saya tak beritahu keputusan lagi. Saya nak beritahu sekarang A dia ada dua pekerja, B dan C. A ni dia bos. Ya Allah bagi faham.
So Allah yang bagi faham, tapi saya tahu faham tak cerita ni. Kena direct dengan orang yang kita boleh buat salah. Cerita belum habis lagi mana? Ya, cerita belum habis lagi. Saya tahu dah cerita belum habis. Saya nak tahu, ada tak tuan-tuan tahu apa yang saya nak beritahu di sini. Cerita tu memang belum habis lagi. Saya pun dah tahu cerita tu belum habis lagi. So kita beritahu macam mana kita nak jaga hati kita. Macam mana kita nak jaga hati kita. Cerita ni saya nak beritahu macam mana kita nak jaga hati kita supaya hati kita tak jadi hitam. Supaya hati kita tak jadi hitam. Ini dia pos. Tak semua orang macam tu, tapi ada keadaan bila situasi ini berlaku. Bila situasi ini berlaku, jadi ni dia nak elakkan dia daripada bergaduh dengan C. So dia beritahu B. Sebahagian dia beritahu B untuk sampaikan pada C, atau A ni dia nak beritahu B, dia tak beritahu direct. Kalau dia beritahu direct, dia akan clash dengan B. So dia beritahu C supaya C cerita kat B apa yang A cerita. Sekarang C ni dia tahu sebahagian saja hal ehwal B daripada A, dan B ni dia tahu sebahagian daripada hal ehwal C daripada A. So dia tak boleh selesai dan settle masalah tu. Sepatutnya B kata, tuan, masalah ni tuan dengan C saya tak boleh sampaikan. Walaupun dia orang bawahan kita, B tadi orang bawahan A. So B kena lantang, mesti berkata dengan baik, tuan, saya memang bekerja dengan tuan, tapi muamalah ni tuan dengan C, tuanlah yang kena sampaikan. Takut kalau saya sampaikan dia jadi lain, dia dah jadi indirect. Jadi saya dengan A, bila saya sampaikan kepada C, B kata, maka B akan kata pada C, kau ni jaga tepi kain orang. So dia ada clash. B dengan C akan ada clash. A akan terselamat. A akan terselamat. C dia akan ada clash. Sepatutnya B ni nak buat macam mana? Tuan, ini masalah tuan dengan C. So tuanlah yang kena bagi tahu direct dengan C. Tuanlah yang bagi tahu direct dengan C. Tapi kalau B ni dia cerdik, C ni dia cerdik, bila B beritahu, B ni dia taat sangat, habis taat sangat, dia pun beritahu C. So dia beritahu C apa yang A nak. Sedangkan untuk betulkan C faham dah, benda ni akan jadi clash. Benda ni akan jadi clash ni. Jadi dia kata nanti B dengan C dulu kawan baik, jadi gaduh dengan sebab A tadi. Dia dah pandang lain dah. So dia pandang lain dah sebab A ni dia nak selamatkan dia. Jadi macam mana? Kita dalam situasi macam tu, kitalah kena menjadi orang yang bijak. Kitalah yang menjadi orang yang bijak supaya hati kita tak kata itu masalah tuan dengan C. Saya tak boleh bagi tahu. Tuan sendiri kena bagi tahu. Tuan nak marah saya pun saya tak boleh nak buat apa. Saya tak boleh bagi tahu. Dan kalau C, dia B bagi tahu juga, C akan cakap dengan B, tuan tahu mengenai saya sikit saja, 1%, 1/10 saja. Masalah ni saya dengan A 9/10 tuan tak tahu lagi. So tuan beritahu kesalahan saya. Kenapa A tak bagi tahu direct? Sebab apa dia tak bagi direct? Sebab dia nak selamatkan dia. Jadi hubungan ni ajib. Ya, dia nak jaga maruah dia aja. Dia nak jaga maruah dia. So kita tak nak kacau. Kita tak nak gaduh dengan A. Kita tak nak gaduh dengan A. C bila B dah bagi tahu, C tak nak gaduh dengan A. C tak nak gaduh dengan A. Kita tak nak gaduh dengan B. So dia nak jaga. Biasanya orang dia tinggi ni dia akan jaga maruah dia. Dia biar orang bawah gaduh satu sama lain. So orang bawah ni kena cerdik. Orang bawah ni kena cerdik. Sebab apa? Orang bawah ni cerdik. Nak selamatkan hati dia, dia kena cerdik. Kita nak jaga hati kita supaya hati kita tak sangka baik buruk dengan orang lain. Kita dah bila orang tu bagi tahu dia kata, kau tak tahu hal aku, kau bagi tahu aku mana kau tahu? So kita dah buruk dah sangka dengan dia. So kita tak boleh. Kita kena bagi tahu dengan cara yang baik. Ada benda yang kita kena sampaikan, ada benda yang kita tak perlu sampaikan.
So kita bermuamalah tadi itu. Gitu. Kita kena ada sebab kita nak jaga hati kita tidak kalla rana ala qulubihim. Jadi bahkan mata hati mereka, kita tak nak mata hati kita ditutup. Begitu. Titik itu akan hilang, tidak akan hilang tanpa bertaubat. Kita kena sedar. Jika tidak, kita terus melakukan dosa demi dosa, hitamlah keseluruhan hati kita. So kita ni semua, orang tengok kita semua tak baik, kita kata kita tak boleh duduk dengan orang. Sebenarnya benda tu, konsep tu salah. Sebab syaitan dia akan sentiasa bersama dengan kita, dan kita mesti memahami permasalahan itu. Kita bukan nak cari salah, tapi kita nak macam mana bersangka baik. Kita mesti bersangka baik. Sangka baik ini adalah sangat penting. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi. Kita tak boleh bersangka buruk. Allahu Akbar. Pintu taubat tertutup secara individu apabila nyawa sampai di gargarah. Orang panggil nyawa ikan tu kan. Nyawa ikan tu, nyawa sampai di gargarah. Selalu saya sebut ni hadis gargarah ni. Wa Nabi bin Abbas wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharrir rawahu Tirmizi. Qargharah yugharrir tu kalau dia dengan mudhari' dengan lam, tapi kalau dia masdarnya ghargharah, yugharrir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya tidak sampai ke halqum. Ghargharah, tengok ghargharah, atau dalam bahasa muhawarah, bahasa percakapan kita, muhawarah tu bahasa percakapan, bahasa yang dicakap satu sama lain, itu bahasa ilmiah ghargharah. Kita panggil dalam bahasa kita ni nyawa ikan. Orang tu kata, oh nyawa ikan dah, nyawa ikan. Maksudnya dah nak mati dah nyawa ikan. Kita tengok ikan dia timbul nyawa ikan ni dah nyawa ikan dah. Maksudnya nak mati dia tu. Dia nak mati dah, tenggelam. Iaitu keadaan nyawa berada di penghujung, macam kita kata nazak lah, masa nazak lah, yang akan memisahkan jisim dengan roh. Roh ditarik daripada seluruh badan sehingga sampai ke halqum. Mereka, orang yang berada dalam keadaan ini, tidak lagi harapan untuk hidup dan kematiannya telah hampir. Menurut hadis ini, selagi nyawa belum sampai di ghargharah dan tidak meyakini kematian, maka taubat masih diterima. Namun jika sudah diyakini akan mati dan berada dalam keadaan nazak, maka taubat tidak diterima. Di sini dibincangkan, adakah taubat yang tidak diterima itu taubat dalam kekufuran daripada kekufuran, atau taubat daripada maksiat, atau dua benda dulu. So kena faham nanti, ini kena faham selu-selu. Ini saya baca perlahan-lahan. Saya baca perlahan-lahan untuk tuan-tuan faham. Mengikut hadis ini, selagi nyawa belum sampai di ghargharah, di penghujungnya, dan tidak diyakini kematian, maksudnya dia ada chance lagi nak hidup, tak yakin, atau taubat masih, maka taubat masih diterima. Namun jika sudah diyakini akan mati dan berada dalam keadaan nazak, maka taubat tidak diterima. Di sini dibincangkan, adakah taubat yang tidak diterima itu taubat daripada kekufuran? Seorang kufur yang nak masuk Islam, adakah taubat itu tak diterima? Atau seorang Islam yang melakukan maksiat yang banyak? Zahir hadis ini ialah umum. Zahir hadis ini dua-dua kita boleh maksudkan. Sama ada taubat daripada kufur kepada iman, atau taubat daripada dosa kepada pahala, kepada kebaikan.
Jika seorang kafir bertaubat ketika itu, maka imannya tidak diterima masa dia ghargharah. Dan jika seorang Islam bertaubat daripada dosa ketika itu, maka dosanya tidak diampun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan compare dengan ayat ni. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an walalladzina yamutu wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Maksudnya, dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang yang selalu melakukan kejahatan, sehingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah dia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, sedangkan taubat itu sudah terlambat. Dan demikian juga hal orang yang sedang mati, orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nisa ayat 108. Ayat 18. Sebahagian ulama Hanafiyah berpendapat bahawa taubat tidak diterima itu ialah taubat orang kafir tak terima masa tu. Taubat daripada orang Islam masih diterima. Oleh itu taubat itu tidak diterima. Oleh itu, taubat yang tidak diterima ialah taubat daripada kekufuran atau taubat daripada dosa maksiat masih diterima. Ini yang diberitahu oleh Mirqat Mula Ali Qari dalam jilid kelima pada muka surat 205. Ini Mula Ali Qari juga syarah kepada Imam Tibi, syarah kepada hadis Mishkat. Imam Tibi juga syarah kepada Mishkat, tapi tuan guru pengarang. Imam Tibi guru ni, saya menakalkan dua qaul daripada ulama Hanafiyah dan ulama Tibi ialah ulama Syafi'iyah. Dua-dua saya nakalkan dulu. Okey. Imam Tibi guru kepada pengarang Mishkat menukilkan bahawa taubat yang dibincangkan ialah taubat daripada dosa-dosa, bukan taubat daripada kafir kepada Islam. Adapun jika dia meminta halal daripada sahibul haq dan sahibul haq memaafkannya, lalu dia diberi kemaafan, maka taubatnya sahih. Begitu juga jika dia mewaksiatkan sesuatu, maka waksiatnya sahih. Wallahu a'lam. Menukilkan bahawa taubat yang dibincangkan ialah taubat dosa-dosa besar. Adapun jika dia meminta halal daripada sahibul haq dan sahibul haq memaafkannya, lalu dia diberi kemaafan, maka taubatnya sahih. Begitu juga jika mewaksiatkan sesuatu, maka waksiatnya sahih. Begini dalam kedua situasi ini, sebenarnya ada dua lagi cerita tentang orang kafir. Saya dah ceritakan hadis ini, saya dah ceritakan ayat ini di akhir dalam kitab Taubat pada definisi kitab dosa besar dan alamat-alamat munafik dalam jilid 1. Mungkin Musakir akan dapat keluarkan pada masalah tu. Saya kata Fir'aun dia kafir kepada Islam. Waqala, mana kata amantu. وقال فرعون أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Berkata Fir'aun semasa dia nak mati, yakni bila dia tenggelam, nyawa dia di situ sampai ghargharah dah, dia tertelan air dah, dia nak mati dah, dia yakin dah. Dan dia nampak apakah yang bakal diterima olehnya. Sebab dia kata dia nampak. Jadi kan dia kata dia nampak benda tu yang bakal dia terima daripada kejahatan dia tadi. Pada masa tu taubat dia tak terima, walaupun dia nak bertaubat. Dia kata amantu, ya Allah, aku dah masuk Islam ni. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku dikira Islam, dan Allah Taala tak terima taubat dia pada masa itu sebab dia dah nampak dah apakah natijah dia akan perolehi daripada kekufuran itu, dan nyawa dia sampai di ghargharah. Mengenai seorang anak Yahudi yang berada di Nazak
rasa sakit, Nabi menziarahinya dalam keadaan nazak, dia nak mati dah. Maka Nabi pun mendekatinya, Nabi talqinkan dia la ilaha illallah. Sebab benda ni boleh dibangkitkan lagi. Nabi talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Dia kafir tu. Nabi talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Nabi talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Okey. Lepas tu dia tengok kat ayah dia, dia tengok kat Nabi, dia tengok kat ayah dia. Maka ayah dia memberi kata putus, iaitu menganggukkan kepala, menunjukkan okeylah, kau ucaplah kalimah itu, kalimah Abu Qasim yang ajar pada kamu. Maka si anak tadi, Yahudi tersebut, mengucap kalimah itu. Setelah mengucap kalimah itu, dia mati. Nabi kata, Alhamdulillah, hari ini Allah telah bebaskan satu nyawa yang mati daripada kekufuran tapi mati dalam Islam. Adakah pada masa itu nyawanya bukan berada di penghujung? Nyawa dia bukan ada penghujung. Jadi kenapa penghujung tak diterima? Dari Firaun penghujung dia tak diterima. Yahudi tu kafir juga tapi penghujung dia diterima. So bila ada keadaan macam ni, ulama telah mencari jalan penyelesaian. Ada orang dia ditunjukkan akan tempatnya, apakah bakal dia terima. So pada masa tu dan pada suasana tu, orang tu saja yang tahu. Orang yang nak mati, hak kafir ni, kita bincang orang kafir dulu. Orang kafir hak nak mati tu je dia tahu, sama ada dia dapat isyarat daripada Allah bahawa taubat kamu tak terima walaupun kamu nak taubat. Maknanya dia tak nampak lagi apa benda yang nak diterima, bakal diterima olehnya di hari kiamat nanti. So bila dia nampak selepas itu dia ucap kalimah, so kalimahnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan keduanya ialah si anak Yahudi tadi, dia tak nampak lagi. Dia tak nampak, dan kejahatan dia pun taklah besar, dia cuma kufur saja, tapi kufur tu pun satu kejahatan yang besar. Satu orang yang mana inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik tu dia tak kira buat kecil buat besar, dia syirik, tak beriman pada Allah. Zulmun azim itu kejahatan yang besar. Tak beriman tu satu kejahatan yang besar. Sebab tu orang kafir, dia mati dalam kafir walaupun dia akhlak dia very nice, tapi dia tak beriman, dia tetap neraka. Sebab dia tak beriman. Beriman tu satu dosa yang besar. Tapi kenapa iman dia diterima masa tu? Dia ulama menjelaskan pada masa tu dia tak nampak. So situasi tu kita tak tahu. Ini adalah penerangan daripada ulama. Dia tak nampak bahawa dia diazab. Maka dia pun mengucap, dia tak tahu lagi bakal apa yang dia terima di akhirat. Maka dia ucap kalimah kerana mendapat isyarat daripada bapanya. Itu dah petunjuk daripada Allah. Dan dia telah ucap kalimah dan dia mati dengan kalimah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Mengenai orang yang mati dan dosa dan orang yang berdosa, banyak lagi perbahasan di situ. Jadi sebab itu mengatakan, dia itu ada ulama mengatakan orang berdosa tu pun kita tak tahu dia mati dengan berdosa, dia diampun akan dosanya kerana ujian tadi. Setelah kita mempelajarinya dahulu, satu-satu ujian yang diberikan untuk meringankan dosa yang telah dilakukan olehnya. So kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan perkara ini. So kita berusaha saja untuk menjadi yang terbaik, untuk kita beristighfar dan bertaubat. Maksudnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting, kita mesti berhusnuzan dan kita timbulkan masyarakat supaya berhusnuzan. Bukan kita sahaja sangka baik, tapi kita kena bentuk dan kita kena environmentkan dalam bentuk suasana yang baik. Sebab masyarakat sudah putus asa dan masyarakat sedang sekarang tengok benda yang buruk, dan masyarakat hanya melihat kepada su'uzan walaupun benda tu baik. So, adakah masyarakat boleh diubah? Sedangkan ulama mengatakan kepada Syekh Ilyas, umat ni tak boleh ubah dah, dia dosa banyak dah, tak ada masa dah nak kita baiki. Syekh Ilyas rahmatullah alaih kata tak, umat ini boleh diperbaiki.
setelah diusaha, umat ini orang kata tak apalah. Ada orang katakan, ustaz kita tunggu dunia ni masalah ni tak selesai dah. Kita tunggu Imam Mahdi lah mari baru selesai. Tak, kita tak tahu bila lagi Imam Mahdi nak datang. Jadi kita tak tahu bila lagi Imam Mahdi nak datang. Kalau kita biar dan putus asa tanpa usaha, dan ramai orang mati dalam keadaan tidak ada harapan kepada Allah, putus harap pada Allah, dan orang mati tanpa bertaubat pada Allah SWT. So sebelum datang Mahdi, ini kita kena usaha. Jangan kita kata peluk tunggu, tak apalah, kita tunggu Mahdi saja nak betulkan situasi ni. Tak, kita tak boleh berputus asa. Selagi kita ada masa, selagi itu Allah kata, aku boleh baiki dan kau yakinlah dengan aku. Dan kita mesti berusaha. InsyaAllah kita jangan memeluk tubuh, tapi kita berusaha untuk kita bersifat berhusnuzan, dan kita kena bawa masyarakat kepada husnuzan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.